Warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asir alayka yasir. Allahumma tamina bil khair. Allahumma tamina bil khair. Allahumma tamina bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya muliakan ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, barisan urusia daripada bahagian falak dan syu'um maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan, sahabat-sahabat yang mengikuti program kita pada malam ini secara live dan insya-Allah akan mengikuti secara rakaman nanti insya-Allah. Alhamdulillah, tamunya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Taala tentang pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam siri sembang santai mukhtasar ilmu falak kita insya-Allah. Kita dah masuk dalam bab yang kelima. Seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum ini, maknanya kita dah masuk dalam bab yang terakhir lah dalam perbincangan kita insya-Allah. Dan saya jangkakan mungkin 2 ataupun 3 kuliah nanti sesalah takut insya-Allah perbincangan kita dalam mukhtasar ilmu falak ni, dan tamatlah kita punya buku nanti insya-Allah. Baik. Dan alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita sudah berada pada malam 22 Zulhijjah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita berada juga pada penghujung Julai tahun 2021, dan Allah Subhanahu Taala moga-moga tuan-tuan akan berikan kita rahmat dan kebaikan tuan-tuan dengan kedatangan nanti insya-Allah pada Muharram 1443 nanti. Ya, moga-moga Allah Taala memberikan kebaikan dan juga rahmat kepada kita dalam tahun 1443 nanti, dan insya-Allah moga Allah Taala memberikan keampunan kepada kita entah tahun yang kita nak tinggalkan dalam tahun 1442 nanti insya-Allah. Baik, pada malam ini tuan-tuan, seperti biasa sebelum kita memulakan bicara kita dalam perbahasan kita insya-Allah tuan-tuan, seperti biasa saya kongsikan dulu petikan daripada ayat Quran. Surah Fussilat ayat yang ke-37. Surah Fussilat 37. Seringkali juga tuan-tuan bila sebut surah Fussilat ni kita sebut surah Al-Fussilat kan. Kita biasa sebut mungkin sebahagian daripada kita dah biasa bila sebut surah itu mesti ada alif lam kan, An-Nas, surah Al-Insan, surah Al-Mulk dan sebagainya. Dan surah Fussilat ni antara salah satu surah yang tak ada alif lam lah sebelum kita sebut tu, sebut surah Fussilat saja. Saya ingat sangat pasal alhamdulillah hari tu dia tegur oleh seorang tuan guru. Alhamdulillah tegur kerana saya sebut surah Al-Fussilat. Jadi sajalah perkongsian tuan-tuan, kalau mungkin tuan-tuan pun ada tersebut sebenarnya, tersebut pasal kebiasaan kita bila sebut surah tu mesti ada al. Tapi surah Fussilat ni dia berlainan sikit, menarik sikit kerana dia tidak disebutkan surah al di hadapan tu, surah Fussilat tu. Baik tuan-tuan, surah Fussilat ayat yang ke-37, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Baik tuan, ayat ni ada sambungan lagi tetapi saya ambil setakat pertengahan ayat ni sahaja, iaitu terjemahannya, janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula sujud kepada bulan, dan sebaliknya hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakan keduanya. Sepatutnya kalau terjemahannya lebih cantik begitulah ya, kepada Allah yang menciptakan keduanya, iaitu matahari dan juga bulan. Tuan-tuan, secara umumnya kalau kita lihat pada ayat ini memberikan suatu makna kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala larang kita daripada sujud kepada matahari dan juga bulan, ya, matahari dan juga bulan. Dan apa yang berlaku tuan-tuan dalam konteks ataupun dalam perbincangan para ulama berkaitan dengan ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan telah menyebutkan perintah ataupun larangan daripada manusia ini sujud kepada matahari dan juga bulan.
ada ke orang sujud kepada matahari dan bulan ni pada dalam konteks pada hari ni tuan-tuan? Secara umumnya tuan-tuan, saya cuba search juga dalam internet, masih ada lagi orang kata satu golongan ataupun puak-puak lah yang ada ritual yang menyembah matahari dan juga bulan. Nanti insya-Allah ada saya kongsikan gambar nanti insya-Allah. Tetapi secara umumnya tuan-tuan, kalau kita dapat lihat bahawa manusia yang sangat bergantung harap kepada matahari dan juga bulan ini, kerana matahari dan juga bulan ini memberikan banyak manfaat kepada kehidupan manusia. Untuk kelangsungan hidup manusia itu, manusia sangat bergantung kepada perjalanan matahari dan juga bulan. Sebab itu tuan-tuan, kalau saya kongsikan dulu apa yang telah disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi tuan-tuan dalam taksirnya bila menyebutkan pada pada huraian ayat ini. Dan kalau kita lihat pada ayat awal-awal ayat surah Fussilat ini berkaitan dengan Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana berkaitan dengan matahari dan juga bulan, malam dan juga siang itu adalah sebagai salah satu daripada tanda kebesaran, disebut sebagai ayat. Dan bila disebut ayat ini, kalau kita lihat dalam surah Fussilat ini pada awal dia, disebut ayat ini kata Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah sesuatu yang luar biasa, sama ada dari sudut penciptaannya ataupun dari sudut sistemnya itu. Maknanya bila disebut dalam Quran, sesuatu yang disebut sebagai ayat itu adalah satu lambang ataupun suatu tanda yang luar biasa dari sudut penciptaannya kalau sekiranya kita dapat memahaminya itu. Dan dalam konteks matahari dan juga bulan ini, sesungguhnya matahari dan bulan ini memang sesuatu ciptaan Allah, ciptaan yang Allah Ta'ala telah jadikan, telah ciptakan, yang sangat besar manfaatnya kepada manusia, sehingga menyebabkan kemuliaan yang ada yang Allah Ta'ala letakkan kepada matahari dan juga bulan itu, kerana manfaat yang begitu banyak, manfaat yang begitu besar, yang begitu jelas lah kita nampak kan. Kalau kita kata ada benda-benda dalam alam ni tuan-tuan yang kalau kita lihat mungkin kita nampak macam tak ada manfaat, contoh macam lalat, contoh macam lipas, contoh macam apa lagi, cicak, benda-benda yang orang kata benda yang kita tak nampak manfaatnya itu, tetapi di sebaliknya wallahu ta'ala alam tuan-tuan, ada manfaat yang kita tidak faham, ada manfaatnya. Allah Ta'ala sebut Rabbana ma khalaqta hadha batila tu kan, dalam surah Ali Imran tu. Sungguhnya apa yang kau ciptakan ini tak ada yang sia-sia. Tetapi dalam matahari dan bulan ni memang clear, memang jelas. Maknanya dari sudut manfaatnya, semua manusia memperakui tentang manfaat yang telah diberikan oleh matahari dan juga bulan, menyebabkan ada sebahagian daripada manusia yang mentakdiskan ataupun yang menyembahnya, menyembah bulan, menyembah matahari kerana manfaat yang telah diberikan, sehingga mereka sangat bergantung kepada kestabilan matahari dan juga bulan ini. Maka dalam ayat ini bagaimana Syekh Mutawalli Sya'rawi telah menyebutkan bahawa sebenarnya yang sepatutnya disembah itu, yang sepatutnya dita'zimkan itu bukanlah matahari dan juga bulan itu, tetapi yang sepatutnya dita'zimkan itu adalah pencipta kedua-duanya itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kalau kita dapat lihat dalam sejarah manusia, bila mereka melihat berlakunya apa yang kita bincang pada malam ni berkaitan dengan gerhana, ada saya kongsikan kan gambar gerhana dekat slide ni, bila mereka melihat bahawa matahari itu hilang separuhnya ataupun hilang kesemuanya, bulan yang ketika mana sepatutnya putih penuh ketika malam hari ke-15 ataupun pada malam bulan purnama itu tiba, bertukar warnanya menjadi merah ataupun gelap terus. Maka ketika itu berlaku satu kerisauan kepada mereka bahawa ada benda yang tak stabil yang berlaku pada matahari dan juga bulan ini. Maka di sinilah tuan-tuan, sifat mentakdiskan ataupun menyembah kepada matahari dan bulan itu menyebabkan mereka melakukan ritual-ritual yang seperti mana yang telah kita kongsikan bersama, dan insya-Allah tuan-tuan pada malam ini pun saya akan sebutkan lagi beberapa perkara lagi untuk membesarkan ataupun untuk menyembah ataupun untuk kalau dalam takrifannya kita sebut apa, sebagai untuk menghilangkan dalam konteks kita nak bincang pada menghilangkan gerhana itu, tetapi bagaimana dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan la tasjudu lisyams wala lilqamar,
Janganlah kamu sujud kepada matahari dan juga bulan, walaupun matahari dan bulan itu telah manfaatnya begitu banyak kepada manusia, pada alam ini, kepada hidupan, kepada tanaman, kepada binatang-binatang ternak dan sebagainya. Tetapi wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan keduanya itu. Dan inilah tuan-tuan perkara yang insya-Allah akan kita bincangkan pada malam ni sebagai asas bincang kita insya-Allah. Baik tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan, ni sikit lagi kita punya mukadimah tuan-tuan. Ni berkaitan, kalau insya-Allah tuan-tuan pada malam ni kita akan sambung pada solat sunat gerhana pada halaman 151 ni. Okey, baik. Ini tuan-tuan gambar bagaimana, sekejap tuan-tuan saya besarkan sikit supaya tuan-tuan dapat lihat lebih jelas lagi slide kita ni. Gitulah ya. Nampak. Okey. Ini gambar yang saya dapat daripada internet lah, sumber daripada internet, untuk menggambarkan kepada kita bagaimana suasana ataupun kepercayaan di kalangan masyarakat Cina, the ancient Chinese, masyarakat Cina zaman dulu, zaman purba, yang mempercayai bahawa ketika mana berlakunya gerhana matahari dan juga gerhana bulan disebabkan oleh hungry dog, oleh yang disebut sebagai anjing yang lapar, tapi dalam gambar ni menggambarkan kita nampak macam naga lah, naga yang ketika itu hendak menelan ataupun nak memakan matahari ataupun bulan ini. Dan kepercayaan inilah yang menyebabkan ketika mana mereka dalam bahasa Cina, mereka menyebutkan bahawa perkataan gerhana itu seperti mana yang telah kita sebutkan pada kuliah lepas sebagai dengan SHI tu, SHI. Tapi bila sebut gerhana matahari disebut sebagai risa, dan kalau gerhana bulan disebut yusa. Kalau betul lah sebutannya tu kan, kerana dari sudut literally ni, maknanya sudut bahasa ni tu, gerhana matahari itu maksudnya matahari itu telah dimakan, gerhana bulan tu telah dimakan. Ya. Jadi ketika mana berlakunya gerhana ini, dan kepercayaan mereka bahawa matahari dan juga bulan itu kenapa nampak separuh saja, ataupun kenapa matahari ataupun bulan itu dah hilang, kerana dia sedang atau ada satu hidupan ataupun ada suatu benda yang disebut sebagai naga, hungry dog dan sebagainya lah, yang ketika itu cuba untuk menelan matahari dan juga bulan ini. Dan ketika itu mereka melakukan ritual. Dalam gambaran ini menyebutkan bagaimana disebut sebagai siapa ni namanya Zhang Jian, expert archer, merupakan pakar dalam memanah ni, maka dia akan panah ketika itu ke langit untuk menghalau hungry dog ataupun menghalau naga ataupun anjing yang sedang dalam kelaparan ini. Jadi oleh kerana kepercayaan mereka bahawa bila berlaku gerhana ini ada naga ataupun raksasa ataupun anjing besar ketika itu nak makan matahari dan juga bulan ini, maka ketika itu mereka buatlah satu ritual, iaitu memanah ke langit untuk menakut-nakutkan binatang ataupun apa yang disebut sebagai dewa dan sebagainya lah, ikut tamadun masing-masing, untuk menakutkan mereka supaya mereka tak jadi telan matahari dan juga bulan ini. Okey, baik. Dan ini tuan-tuan sangat berkait rapat bila kita bincangkan berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu berkaitan dengan solat sunat gerhana. Solat sunat gerhana. Baik. Dan tuan-tuan, seperti mana yang telah saya kongsikan tadi, di mana kalau kita lihat tuan-tuan, kita lihat pada halaman 151 solat sunat gerhana. Sebelum kita masuk dalam perbincangan kita ini, kalau tuan-tuan perasanlah, maknanya kalau kita lihat satu-satunya, setakat yang saya tahulah, kalau saya silap tolong betulkan, kalau kita lihat tuan-tuan, satu-satunya dalam, kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i lah, fenomena alam, maksudnya fenomena alam adalah bila berlaku pada alam ini tuan-tuan, contoh macam kata bila berlaku gerhana ni, maka ketika itu kita diminta untuk melakukan satu solat khas, iaitu solat sunat kusuf ataupun khusuf. Kusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Solat sunat khas untuk gerhana.
solat-solat khas untuk gerhana. Dalam perkara yang lain tuan-tuan, fenomena lain yang berlaku, tak ada satu solat khas yang dilakukan bila contohnya kalau sekiranya contohlah kalau kita kata kita nampak anak bulan, maka tak ada satu solat khas untuk nampak anak bulan kecuali ada doa lah. Allahumma ahillahu bil yumni wal iman wa salamatul islam tu kan, doanya. Okey. Ataupun dalam benda-benda lain lah, contohnya kalau selain daripada gerhana, apa lagi, contohnya kalau nampak bintang ataupun nampak planet dan sebagainya, tak ada ataupun ibadat yang dikatakan khas ataupun besar seperti mana solat ini, kecuali pada peristiwa gerhana. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa betapa dari sudut pandang Islam ni, maknanya gerhana ni adalah suatu benda yang sangat menarik untuk kita bahaskan, kerana dalam Islam ada satu solat khas yang dibuat khas untuk gerhana. Khas untuk gerhana. Berbanding dengan fenomena-fenomena lain yang berlaku, kita tidak disuruh untuk solat kecuali ada doa-doa dan sebagainya, walaupun kalau setakat yang saya lihat dalam kitab-kitab fiqh lah, setakat yang saya nampak ataupun setakat yang saya dapat baca, memang ada pandangan para ulama yang mengatakan bahawa kalau berlaku ribut dan sebagainya, ada pandangan yang mengatakan bahawa sunat juga untuk solat. Ribut, angin kuat dan sebagainya, sunat juga untuk solat. Tapi dalam mazhab Syafi'i umumnya tuan-tuan tak ada solat kecuali hanya berdoa sahaja kalau sekiranya ribut dan sebagainya berlaku. Tetapi dalam bab khusuf, dalam bab gerhana, empat bab mazhab mengatakan bahawa ada solatnya. Dan nanti kita bincang pula hukumnya, ya. Baik. Dan tuan-tuan, bila perkara ini berlaku dalam gambaran yang saya kongsikan tadi kan, di mana kalau sekiranya orang bukan Islam ada ritual mereka yang mereka lakukan, dan dalam Islam ada suatu kalau boleh saya gunakan satu perkataan, maknanya ritual, tetapi kita dalam konteks ibadat lah, kita ada satu ibadat yang kita lakukan yang berbeza daripada orang bukan Islam. Dan perkara ini tuan-tuan, satu perkara yang sangat menarik kerana Islam ada satu pandangan tersendiri berkaitan dengan gerhana ini. Okey, baik. Okey, insya-Allah. Dan sebahagian daripada, kalau kita lihat adab, kalau kita tengok dalam antara perkara-perkara yang digariskan oleh para ulama tuan-tuan bila melihat gerhana ini, antara adab ini maknanya kita ada suatu pendisiplin ketika mana kita melihat gerhana bulan, gerhana matahari ni. Antaranya adalah kita disuruh untuk melakukan solat. Kita disuruh untuk melakukan solat. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni kita nak bincang tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka halaman 151 untuk kita bincangkan berkaitan dengan solat sunat gerhana ni. Baik. Okey, kita tengok tuan-tuan, kalau ikutkan dari sudut sejarahnya, pensyariatan solat sunat gerhana matahari berlaku pada tahun kedua Hijrah. Ikut tarikh tasyriknya lah, ikut tarikh tasyriknya, iaitu berlakunya solat sunat gerhana matahari ini pada tahun kedua Hijrah. Dan manakala solat sunat gerhana bulan ini pula berlaku selepas daripada itu, iaitu tahun kelima Hijrah. Maknanya lebih kurang dalam 3 tahun dah beza antara solat sunat pensyariatan solat sunat gerhana matahari dan juga solat sunat gerhana bulan. Maknanya pensyariatan itu berlaku pada gerhana matahari terlebih dahulu dan barulah berlaku pada gerhana bulan. Okey, baik. Dan para ulama tuan-tuan ketika membincangkan hal ini menyebutkan tentang bagaimana amalan orang Yahudi ketika mana berlakunya gerhana bulan, mereka telah melemparkan anak-anak panah ke bulan dan mengetuk gendang-gendang sambil menjerit, inilah sihir bulan. Tuan-tuan, maknanya kalau kita tengok dalam gambaran yang saya kongsikan tadi dalam masyarakat Cina kan, maknanya mereka pun melakukan ritual yang hampir lebih kurang samalah, ada memanah dan memang ada ketuk-ketuk gendang tu, dan tuan-tuan, satu amalan yang kalau kita tengok dalam hadis berkaitan dengan gerhana ini, kepercayaan di kalangan orang-orang Arab ketika itu, bahkan kalau kita lihat ada kalangan para ulama yang mensyarahkan hadis berkaitan dengan gerhana ini menyatakan bahawa ada juga di kalangan umat Islam yang masih lagi percaya seperti mana orang-orang Arab jahiliah ketika itu percaya bahawa ketika mana berlaku gerhana ini,
gerhana ini berlaku disebabkan adanya kematian. Gerhana ni berlaku kerana disebabkan ada kematian. Sebab itu kalau tuan-tuan dapat lihat dalam hadis yang saya kongsikan daripada Mughirah bin Syu'bah, tuan-tuan, hadis riwayat Imam Muslim, yang bagaimana Nabi SAW menyebutkan inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankasifani li mautin ahadin wala li hayatih fa idza ra'aitumuhuma fad'ullah wa sallu hatta yankashif. Baik, kalau kita lihat dalam hadis ini bagaimana Nabi SAW telah memberikan suatu kata pandangan baru yang menangkis ataupun menempelak ataupun mengalihkan pandangan kefahaman gerhana ini, bahawa matahari dan bulan ini adalah ayatan min ayatillah, adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mana keduanya ini berlaku gerhana, la yankasifanin, tidak berlaku gerhana itu limautin ahadin wala lihayatih. Dan berlaku gerhana ini bukan kerana matinya seseorang ataupun dengan kelahirannya seseorang. Maknanya kalau kita dapat lihat dalam hadis ni, kita dapati bahawa Nabi SAW telah pun menolak pandangan yang mengatakan bahawa di kalangan awam Arab Jahiliyah ketika itu yang berpandangan bahawa berlakunya gerhana ini kerana matinya seseorang. Dan ketika mana dalam hadis yang sebelum ini juga saya kongsikan, di mana ketika mana berlakunya gerhana matahari ini, asbabul wurud hadis ini adalah disebutkan bahawa berlakunya kematian, kewafatan kepada anak baginda Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Ibrahim ibn Muhammad, yang mana ibunya itu adalah Maryam Al-Qibtiyah. Maka ketika itu bila wafatnya anak baginda Nabi SAW iaitu Ibrahim, maka ketika itu orang mengatakan bahawa berlaku gerhana matahari pada hari ini kerana apa? Kerana wafatnya Ibrahim ini. Maka ketika itu Nabi SAW telah menyebutkan la yankasifanin limautin ahadin wala lihayatih, tidak berlaku gerhana ni limautin ahadin kerana wafatnya anakku ini, anak iaitu Ibrahim ini, wala lihayatih ataupun kerana kelahiran seseorang. Jadi dalam konteks pada hari dalam hadis ini tuan-tuan menyebutkan bahawa gerhana ini bukan kerana disebabkan oleh kerana berlakunya satu kematian. Ini juga kepercayaan. Dan dalam tamadun-tamadun lain juga sebenarnya tuan-tuan, memang ada amalan-amalan yang saya sebutkan tadi, seperti mana yang dicatatkan dalam buku kita ni, bagaimana orang Yahudi ketika itu mengetuk-ngetuk gendang dan melempar ke anak panah. Dan hal ini telah berlaku, dan ketika Islam telah menyuruh umat Islam ketika itu untuk melakukan ibadah solat, supaya apa? Supaya menegah orang Islam ni daripada meniru perbuatan orang Yahudi ataupun orang-orang kafir ketika itu. Dan ini adalah pandangan yang telah disebutkan oleh Imam Al-Bajuri dan juga Ibn Hibban dalam menyatakan ini. Baik, tuan-tuan. Dari sudut hukum pelaksanaan solat sunat gerhana, tuan-tuan, hukum pelaksanaan solat sunat gerhana. Dari sudut hukum, tuan-tuan, hukum pelaksanaan solat sunat gerhana ni, kalau tuan-tuan tengok dalam buku kita ni lah, halaman 161 ni, hukumnya adalah sunat muakkad. Kita bincang sikit tuan-tuan dalam ini bab fiqh, kita sebut fiqh falak kan, dia ada fiqhnya, ada falaknya lah. Baik, hukum pelaksanaan solat sunat gerhana ini adalah sunat muakkad dalam mazhab Syafi'i. Dan sedikit tambahan lah, maknanya kalau dalam bab solat sunat muakkad ini tuan-tuan, maknanya meninggalkannya itu adalah makruh. Meninggalkannya adalah makruh. Walaupun makruh tuan-tuan, dan hukum melaksanakan sunat muakkad saja, tapi dari sudut orang kata apa, kalau kita lihat betul-betul lah tuan-tuan, solat sunat gerhana ini bila kita laksanakan ada pahalanya. Dan kalau kita lihat solat sunat gerhana ini jenis solat sunat yang bukan boleh kita nak buat sepanjang masa, kecuali ada gerhana baru boleh buat. Macam tahun ni tuan-tuan, kita hanya boleh kita boleh laksanakan solat sunat gerhana ni pada sekali je lah tuan-tuan pada tahun ni, pasal berlaku gerhana bulan hari tu kan, bulan Syawal hari tu ke, tak ingat tuan-tuan, bulan solat sunat gerhana bulan kan, kita boleh buat. Kalau kita nak buat waktu lain tak boleh, kecuali kita berada
ataupun kita berlaku gerhana di tempat kita. Jadi rugi kalau kita tak laksanakan solat sunat gerhana ini kerana dia solat sunat yang jenis ada sebab. Bila berlaku gerhana baru kita boleh laksanakan. Kalau tak berlaku gerhana tak boleh. Kalau esok contohnya kita nak buat solat sunat khusuf, saja-saja nak buat, tak boleh lah dari sudut kata apa sebab dan juga syarat dan sebagainya kan, kalau kita bincang. Baik. Dan kalau berdasarkan kepada pandangan jumhur ulama menyatakan bahawa solat sunat gerhana ini adalah solat sunat yang sifatnya sunat muakkad. Dan dalam cuma tuan-tuan ada saya buat sedikit catatan tuan-tuan di dalam buku saya ni, tuan-tuan boleh catatlah sikit sedikitlah tambahan daripada perbandingan ataupun dalam mazhab, iaitu dalam mazhab Hanafi menyatakan bahawa gerhana matahari ni hukumnya adalah wajib. Untuk solat sunat gerhana matahari ni hukumnya adalah wajib. Solat sunat gerhana matahari ni adalah wajib. Okey. Kita nak pergi pula kepada hukum solat sunat gerhana bulan. Dalam mazhab Syafi'i, solat sunat gerhana bulan juga hukumnya sama seperti mana solat sunat gerhana matahari, iaitu hukumnya adalah sunat muakkad. Kerana keumuman daripada hadis yang ada saya kongsikan ini, di mana bila berlakunya gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka kita disunatkan untuk solat sunat gerhana, dan hukumnya adalah sunat muakkad. Boleh kita laksanakan dan boleh kita tinggalkan, tetapi rugi. Kena sebut sikit rugi di situ. Baik. Dan tuan-tuan, kalau kita lihat keumuman hadis yang kita sebutkan tadi, cuma dalam mazhab Hanafi menyebutkan bahawa solat sunat gerhana bulan ini adalah disebut sebagai hasanah, baik. Baik. Cuma tuan-tuan, kalau dilihat dalam perbincangan para ulama lah, ada yang menyebutkan bahawa solat sunat gerhana ni contohnya ada dalam perbincangan para ulama mutaakhir inilah yang mengatakan bahawa solat sunat gerhana ini sebenarnya adalah wajib, kerana melihatkan kepada apa yang berlaku pada hari ini. Apa yang berlaku pada hari ini, di mana bila berlaku gerhana ini, ini sebagai satu renungan dan juga teguran kepada diri saya lah utamanya, dan kita juga sebagai penggiat-penggiat falak lah. Kadang-kadang kita ni terlalu asyik untuk merakam gambar, melihat kepada gerhana itu sehingga kita lupa untuk melakukan solat sunat gerhana, kerana mungkin kadang-kadang atas hukum sunat itu maka ramai yang mengambil mudah. Sebab itu sebahagian para ulama mengatakan bahawa bila melihat kecenderungan ataupun ada trend yang melalaikan ataupun yang mengambil mudah tentang bab solat sunat gerhana ini, sedangkan ia adalah satu solat sunat yang sangat dituntut, maka para ulama mengatakan bahawa ada sebahagian mengatakan wajib dengan melihat kepada matan hadis itu dan sebagainya. Okey, baik, itu sebahagian daripada perbincangan berkaitan dengan hukum solat sunat gerhana. Baik. Dan tuan-tuan, kita nak berpindah pula pada waktu solat sunat gerhana. Waktu solat sunat gerhana. Baik. Okey. Ni tuan-tuan, yang saya katakan tadi, ini gambar yang saya cuba cari dalam internet lah. Ada orang yang masih lagi melakukan ritual ini dekat Stonehenge, dekat England tu kan. Di mana tempat yang ada batu-batu keliling-keliling tu kan. Dia ada satu geng mana tuan-tuan yang melakukan ritual ketika mana melihat matahari, mereka akan melakukan satu ritual untuk mentakdiskan matahari tersebut. Dan ini antara gambar-gambar lah yang berlaku, yang tuan-tuan dapat lihat dalam sejarah, rakaman-rakaman dalam sejarah yang menunjukkan bagaimana puak-puak ataupun orang-orang tamadun dulu yang melakukan ritual-ritual, yang melakukan satu amalan-amalan, menyembah, melakukan suatu kita kata korban. Mereka lakukan korban ataupun memberikan makan dan minum untuk mendewa-dewakan matahari ataupun bulan ini. Baik. Dan inilah tuan-tuan, ketika mana datang Islam beritahu kepada kita, la tasjudu lisyams, jangan kamu sembah pada matahari wala lil qamar, kepada bulan, tapi wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan keduanya itu. Baik. Okey, baik tuan-tuan, kita nak pergi pula pada waktu
waktu solat sunat gerhana. Waktu solat sunat gerhana, insya-Allah. Baik. Halaman 152. Waktu solat sunat gerhana, tuan-tuan, kalau kita bincang dari sudut pandangan mazhab Syafi'i, terbahagi daripada dua lah, iaitu waktu permulaan dan juga waktu akhir. Waktu permulaan dan juga waktu akhir. Okey, baik. Sebelum saya masukkan dalam perbincangan ini, saya akan kongsikan, tuan-tuan, seperti mana yang saya ada highlightkan di slide itu, syarat-syarat yang disebut sebagai solat sunat gerhana ini, apa syarat-syarat dia. Kalau dalam perbahasan fiqh, solat sunat gerhana ini boleh dilaksanakan ketika mana berlakunya khusuf ataupun kusuf, gerhana matahari ataupun gerhana bulan, sama ada yang bersifat kulli ataupun juz'i, iaitu berlaku gerhana penuh ataupun separa. Gerhana penuh ataupun separa. Kulli itu adalah penuh, juz'i itu adalah separa. Ataupun kalau kita sebut bahasa biasa, sebahagian lah, sebahagian. Tapi kalau biasa, jaranglah kita sebut gerhana sebahagian, kita sebut gerhana separa. Okey, baik. Dan para ulama juga menyatakan bila nak solat itu, kena ada nampak kesan berlaku gerhana tu. Kena nampak kesan berlaku gerhana. Maknanya kalau sifatnya, tuan-tuan, sifatnya itu adalah berlaku gelap ataupun berlaku pengurangan cahaya ataupun berlaku pengurangan pada fizikal matahari itu. Kalau sekiranya dilihat, kita akan nampak berlaku pengurangan sama ada dari sudut fizikalnya ataupun dari sudut cahayanya, maka ketika itu barulah kita boleh solat. Jadi ini antara perkara, kerana seperti mana yang kalau tuan-tuan masih ingatlah perbincangan kita dalam awal-awal perbincangan berkaitan dengan ta'rif itu, kusuf dan khusuf ini kan ada makna-makna dia, pengurangan, gelap dan sebagainya kan. Jadi daripada makna asal perkataan kusuf dan khusuf itulah, maknanya para ulama mentafsirkan bahawa bila nak solat gerhana ini, maka kena ada berlaku pengurangan sama ada pada fizikal, yang biasanya kita dapat lihat ketika mana berlaku gerhana matahari lah, dan juga kalau kita melihat kepada gerhana bulan tu ada berlaku pengurangan cahaya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, berlaku gerhana di lokasi tempatan. Maknanya berlaku gerhana di lokasi tempatan, maknanya, tuan-tuan, oleh kerana solat ini dia bersifat tempatan, tuan-tuan, dia bersifat tempatan. Maknanya bila berlaku gerhana di tempat kita, macam yang saya sebutkan tadi kan, maknanya kalau dalam tahun ni yang dapat lihat gerhana dekat Malaysia ni ada dua gerhana bulan. Pertama pada bulan Syawal itu, yang kedua saya ingat bulan 11 kemudian itu gerhana bulan juga. Okey, cuma nanti kita akan bincang lah. Cuma berlaku gerhana tu kalau kita tengok dalam jadual gerhana yang dikeluarkan worldwide, maknanya seluruh dunia tu ada berlaku juga gerhana. Macam baru ni berlaku gerhana matahari kan, berlaku gerhana matahari, tetapi tak nampak di Malaysia ataupun tidak berlaku di Malaysia. Maka ketika itu adakah kita diharuskan untuk melakukan ataupun disunatkan untuk melakukan solat sunat gerhana? Tidak. Kerana apa? Kerana dia tidak berlaku di tempat kita. Tidak berlaku di tempat kita. Jadi di sini, tuan-tuan, ada satu orang kata pengkhususan lah, berbeza berbanding dengan anak bulan. Kalau anak bulan ni, kalau nampak contohnya di kalau dalam bab kita tidak mengambil kira bab matlak dan sebagainya, maka kalau nampak contohnya di Jepun ataupun nampak di tempat lain, maka ketika itu boleh ataupun tidak kita ikut kenampakan anak bulan tersebut untuk menetapkan satu Ramadan ataupun satu Syawal. Maka itu ada khilaf dari kalangan para ulama. Ada yang katakan boleh, ada yang katakan tak boleh. Tapi dalam bab gerhana ini, maknanya kalau nampak gerhana, contohnya dia tidak nampak di Malaysia, pasal gerhana kan ada laluan dia, dan tidak nampak di Malaysia. Katalah berlaku gerhana matahari dalam keadaan kita malam, takkan kita nak solat sunat gerhana matahari pada waktu malam? Maka tak boleh. Dia tidak boleh begitu. Ataupun berlaku gerhana matahari pada waktu siang, tapi tak nampak gerhana tersebut di Malaysia. Dia berlaku contohnya dekat kawasan di sebelah, mungkin di sebelah kata apa, kawasan lain, contohnya di kawasan China ke, ataupun di kawasan England dan sebagainya lah. Okey, contoh.
Jadi kita tak disunatkan untuk melakukan solat sunat gerhana tersebut. Okey, baik. Okey, itu antara 3 prasyarat lah yang saya kongsikan bersama pada malam ni sebelum kita masuk pada buku kita ni. Okey, baik tuan-tuan, kita masuk pada tajuk kecil, waktu permulaan gerhana. Waktu permulaan solat sunat gerhana. Secara umumnya solat sunat gerhana ini dilakukan bila berlaku gerhana. Bila masuknya waktu untuk kita mula melakukan solat sunat gerhana itu bila mula berlakunya gerhana. Bila mula berlakunya gerhana. Dan disebutkan di sini bahawa gerhana itu hendaklah diyakini berlakunya. Maknanya kita dapat lihat di sini dalam konteks kita pada hari ini tuan-tuan, sama ada kita boleh dalam konteks kita di Malaysia ni kita berpegang kepada melihat dengan mata kasar dan juga boleh melihat dengan ilmu, melihat dengan ilmu. Maknanya kita melakukan hisab, kita melakukan pengiraan dan kita dapati bahawa berlaku gerhana di kawasan kita ni, di kawasan Ipoh ke, di kawasan di Seremban ke, macam gerhana bulan yang berlaku pada bulan apa ya, bulan Syawal lagi itulah tuan-tuan. Kebanyakan negeri kalau macam contoh di Ipoh waktu tu mendung, tapi masih lagi sunat untuk kita, harus untuk kita melakukan solat sunat gerhana kerana dari sudut pengiraan hisab falak menentukan bahawa ia berlaku di kawasan kita dan sepatutnya dapat dilihat, tetapi oleh kerana ada mani, iaitu ada penghalang awan, kita tak dapat lihat, tapi dia berlaku, maka kita melihat dengan ilmu, itu kita melihat dengan ilmu. Okey, baik, maka dalam konteks kita di Malaysia kita berpegang kepada kaedah itu, maka boleh. Okey, waktu akhir. Tuan-tuan, kalau yang ada buku, saya minta tolong betulkan sikit pada, saya terlupa tadi dalam tajuk waktu solat sunat gerhana tu. Waktu solat sunat gerhana, saya pergi balik ke atas halaman 152. Berdasarkan pandangan Imam Syafi'i, waktu solat gerhana bulan. Tuan-tuan tambah sikit waktu solat gerhana matahari dan bulan. Kita nak bincang ni waktu solat gerhana matahari dan bulan, bukan bulan saja. Minta maaf tuan-tuan. Main copy paste gitulah. Okey, baik. Jadi waktu permulaan solat sunat gerhana matahari dan juga bulan ini, waktu mulanya bila berlakunya gerhana, maka waktu itulah permulaan untuk kita boleh solat sunat. Kita boleh melaksanakan solat sunat gerhana. Baik. Waktu akhirnya bila? Waktu akhirnya ialah bila, kalau dalam konteks solat sunat gerhana matahari. Okey, kita tengok dulu ni. Waktu akhir solat sunat gerhana matahari, iaitu tamat gerhana dengan munculnya kembali matahari sepenuhnya. Okey, yang kedua, terbenam matahari walaupun ketika itu gerhana belum tamat. Okey, tuan-tuan, kalau dalam konteks gerhana matahari ni, sedikitlah tuan-tuan saya rujuk pada slide yang tuan-tuan dapat lihat dekat skrin ataupun dekat telefon tuan-tuan ni. Ini mungkin telah pun diterangkan panjang lebar lah oleh sifu-sifu kita, Sifu Syarin, Mas Joko dan sebagainya lah, yang telah membincangkan tentang bab gerhana ini dengan lebih detail. Okey, kalau kita lihat tuan-tuan dalam gambaran tu, maknanya bila berlaku first touch ataupun sentuhan pertama, ataupun dalam rajah, ataupun kalau kita lihat dalam rajah gerhana tu, ataupun dalam maklumat gerhana tu, biasa dia rujuk kepada U1, maknanya umrah 1. Maknanya first touch itu bila matahari sentuh saja bulan dari sudut posisi kedudukan matahari dan bulan dekat langit kita ni, maka ketika itu dah boleh kita melakukan solat sunat gerhana, solat sunat gerhana matahari, dan dia tamat selepas keluar litupan gerhana matahari itu bila U4. U4 maknanya bila sentuhan kata fourth touch ataupun sentuhan yang keempat itu, maka bila matahari dah keluar ataupun bulan tu dah keluar daripada laluan matahari dan matahari dah nampak sepenuhnya, maka ketika itu tamatlah waktu solat sunat gerhana matahari. Okey, tuan-tuan dapat lihat dalam slide itu kan. Okey, baik. Ini kita bincang dalam bab solat sunat gerhana matahari dulu nah. Okey. Cuma tuan-tuan, kalau sekiranya berlaku gerhana matahari tu dan tiba-tiba matahari pun terbenam. Matahari terbenam. Elok kita tengok gerhana tuan-tuan, matahari terbenam. Maka dalam perbincangan para ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa dah tamat. Contohnya tuan-tuan, gerhana matahari jadi pukul 7. Bulan terbenam, matahari terbenam pukul 7.15. Maka waktu solat sunat gerhana tu hanya dalam tempoh 15 minit tu saja. 15 minit tu saja nah. Okey, baik. Okey.
Kita tengok pula pada waktu solat sunat gerhana bulan. Solat sunat gerhana bulan ni tuan-tuan, nanti insyaAllah saya akan terangkan dari sudut kedudukan itu. Kita tengok dulu dalam buku nah. Okey, baik. Tamat gerhana dengan muncul kembali bulan sepenuhnya. Seperti mana tuan-tuan dapat lihatlah, seperti mana dalam gambaran slide itu. Ataupun kalau kita biasa melihat rajah gerhana bulan tu pada U1 hingga U4 tu lah. U1 pada U4 tu. Bila masuknya ataupun sentuh bulan tu, sentuh bayang umrah, maka ketika itulah waktu solat sunat gerhana bulan bermula. Dan bila bulan ini keluar daripada bayang umrah pada sentuhan yang keempat tu, maka ketika itulah waktu akhir bagi solat sunat gerhana bulan tu tamat. Okey. Yang kedua, terbit matahari tetapi bukan dengan terbit fajar sadiq atau kadhib. Baik. Maka para ulama sebutkan bahawa kalau dalam kes tadi, bila matahari terbenam, kes kalau kita rujuk gerhana matahari, waktu solat sunat gerhana matahari tamat ketika mana matahari terbenam. Tetapi dalam kes gerhana bulan ni, bila terbit matahari, maka ketika itu tuan-tuan dikira sebagai bulan dah habis waktu untuk seorang itu solat gerhana bulan, walaupun mungkin gerhana masih lagi berlaku, dah tamat. Tetapi bukan dengan terbit fajar sadiq ataupun kadhib. Bukan dengan terbit fajar, maknanya kalau masuk berlaku dalam 2-3 tahun lepas lah tuan-tuan, seingat saya berlaku gerhana bulan ketika itu dekat-dekat bermulanya itu dalam pukul 3, pukul 4 lebih kurang itu, dan berpanjangan sampailah kepada waktu solat subuh. Maka waktu solat subuh ni tuan-tuan dah masuklah waktu fajar, maka boleh kita laksanakan solat sunat gerhana tersebut sebelum ataupun selepas daripada solat subuh. Okey, baik. Namun jika gerhana bulan sedang berlaku dan serentak dengan itu bulan terbenam, maka masih disunatkan untuk solat. Dalam kes gerhana bulan ni tuan-tuan, bila bulan sedang berlaku gerhana dan tiba-tiba, dan waktu dia ke tengah gerhana tu katalah baru 5 minit dia berlaku gerhana, dan tiba-tiba ketika itu tuan, bulan pun terbenam. Maka ketika itu masih lagi sunat untuk kita laksanakan solat. Baik. Cuma tuan-tuan dari sudut pandangan kajian falak lah, sebenarnya perkara ini dia macam kita kata agak macam kita kata mustahil nak berlaku lah, kerana biasanya pada hari yang ke-15 berlakunya gerhana bulan terbenam. Dalam masa bulan terbenam ni matahari akan naik. So, kedudukan waktu tu matahari dan bulan ni setentang kan. Dia setentang ketika mana bulan penuh ni. Maka kedudukannya di langit kita, bila matahari terbenam di bulan dah terbenam di ufuk barat, maka ketika itu matahari pun terbit lah. Bila matahari terbit, maka terpakai syarat yang kedua tadi, terbit matahari. Jadi habis juga waktu dia. Okey. Dia macam tricky sikit lah tuan-tuan dalam bab ini. Okey, baik. Kalau kulihat tuan-tuan, ini sebahagian daripada khazanah perbendaharaan kitab-kitab fiqh kita yang membincangkan tentang hal ini. Baik tuan-tuan. Cuma tuan-tuan, sedikit saya nak sambung sikit tuan-tuan dalam slide kita ini, iaitu kalau gerhana bulan ni tuan-tuan, dia ada gerhana warna ataupun disebut sebagai gerhana penumbra. Gerhana penumbra. Yang mana kalau kita tengok dalam rajah gerhana itu disebut sebagai P1 ataupun P4. P1 ataupun P4. Yang P1, P4 ni tuan-tuan, dia tak ambil kira. Maknanya kalau tengok tuan-tuan dalam waktu gerhana yang dikeluarkan contoh oleh NASA ke, oleh time and date dan sebagainya, kalau tuan-tuan biasa tengok lah, biasa kalau kita rujuk di situ, kita akan dapati bahawa gerhana bulan ni akan berlaku bermula daripada P1 dan tamat bila P4. Okey, P1 dan P4. Maknanya P tu penumbra tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan. Tuan-tuan keluar angin pula. P1, P4. Jadi bila bulan ni dia masuk dalam fasa penumbra, maka dari sudut apa yang para ulama kita pegang sekarang ni, dia masih belum dikira sebagai permulaan waktu solat sunat gerhana bulan. Dia mulanya bila U1. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam waktu yang dikeluarkan oleh mereka, NASA ke ataupun pihak-pihak yang kalau kita lihat mengambil kira P1 dan P4 ni lah sebagai waktu gerhana,
maka kita akan dapati bahawa waktu gerhana tu lebih awal berbanding dengan waktu solat sunat gerhana yang declare ataupun diisytiharkan oleh pihak berkuasa, contohnya oleh Jabatan Mufti lah. Jadi di sini tuan-tuan perbezaannya kerana apa? Kerana waktu gerhana tu dia merujuk kepada P1, dia mula dengan P1, tapi waktu solat kita memula daripada U1. Jadi dia ada kelewatan sikit dan dia tamat lebih awal berbanding dengan fasa gerhana yang selepas daripada masuk fasa umrah dia akan masuk pada fasa penumrah. Jadi ini antara perkara yang menariklah tuan-tuan untuk kita bincangkan. Okey, baik. Cuma tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan ada sedikit kesempatan lah, kami ada buat sedikit kajian lah berkaitan dengan gerhana warna ni ataupun gerhana penumbra ni, berdasarkan kepada kajian yang alhamdulillah pun disertai oleh sahabat-sahabat daripada Jabatan Mufti dan juga sahabat-sahabat juga yang lain-lain yang telah mencerak gerhana. Sebenarnya kalau kita dapat lihatlah, sebenarnya sebelum, kalau contohnya tuan-tuan gerhana yang ini, Allah saya pun lupa bila berlaku gerhana ni. Okey. Ikutkan P1 tu bermula pada jam 1.14. U1 tu mula pada 2.24. 2.24. Tapi kalau kita dapat lihat di sini contohnya tuan-tuan, 1.14 tu dah masuk fasa penumbra kan. Tapi kalau kita dapat lihat di sini 1.17 ni tak nampak apa-apa kesan lagi pada bulan tu. Tak nampak apa-apa kesan lagi pada bulan. Kalau tuan-tuan tengok sini pada 1.17 ni tak nampak apa kesan lagi, walaupun dah berlaku gerhana dari sudut ilmu falak kata dah berlaku gerhana, kerana ketika ini dia masih lagi dalam fasa gerhana penumbra. Dan sampailah pada kalau tuan-tuan dapat lihat dengan mata kasar lah, 2.14 ni tuan-tuan boleh nampak sikit dia punya kesan gerhana tersebut, 2.14. Dan pada 2.24 ni dah masuklah U1. Jadi waktu ni lah ketika mana kesan ketara berlakunya gerhana tu nampak dilihat kan. Tapi kalau tuan-tuan tengok, mungkin kalau tuan-tuan yang biasa melihat gerhana bulan, maka kita boleh perasan lah berlaku ada something dekat bulan ni. Maknanya dia punya cahaya tu dah nampak macam istilah yang saya gunakan, saya pinjam istilah Tuan Guru kita Fadil Sanaf lah, dia punya bulan tu dah sompek, dah macam hilang sikit, dan bila masuk U1 tu baru jelas. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, kesan tu dah ada nampak sikit lah sebelum daripada U1. Ini sikit lah kajian tuan-tuan kalau sekiranya dia ada perbincangan lanjut lah, tapi tak apalah, insyaAllah tuan-tuan kita kongsikan setakat itu saja dulu. Okey, baik. Itu berkaitan dengan fasa gerhana bulan dan juga fasa gerhana matahari dan waktu-waktu solat berkaitan dengannya. Okey, baik tuan-tuan. Jadi secara kesimpulan dia, saya patah balik pada ni, kalau tuan-tuan dapat lihat gerhana bulan ni berlaku pada fasa ketika mana U1 dan tamat pada U4. Bila bulan ni sentuh fasa bayang umrah dan keluar daripada bayang umrah, maka ketika kita tamatlah apa yang disebut sebagai waktu solat sunat gerhana bulan. Walaupun dari sudut jadual gerhana tu, kalau kita rujuk, dia akan merujuk kepada P1. Sini dah masuk dah dikatakan berlaku gerhana, dan sini pula dah tamat gerhana. Tetapi dari sudut waktu solat tuan-tuan, kita mula daripada sini U1 dan tamat U4. Tapi untuk gerhana matahari dia agak clear and cut lah, clear. Maknanya kalau tengok sini P1 pada U1, U4. Jadi tu boleh insyaAllah saya rasa tuan-tuan yang mengikuti kuliah kita pada malam ni orang yang biasalah melihat gerhana ni dan dah biasa mendengar taklimat-taklimat berkaitan dengan gerhana ni, boleh faham lah kot U1, U4, P1, P4 ni kan, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada satu tajuk yang lebih mencabar untuk kita cuba gali pada malam ni, tuan-tuan. Dalam masa yang ada ni, insyaAllah saya cubalah, tuan-tuan. Gerhana dalam perspektif Islam, halaman 153. Okey, baik. Seperti mana kita sebutkan tadi bahawa setiap agama dan juga tamadun dalam dunia ni dia ada perspektif tersendirilah berkaitan dengan gerhana ni. Seperti mana yang saya sebutkan tadi bahawa dalam tamadun-tamadun kebanyakannya mengaitkan berlakunya gerhana ini adalah satu petanda buruk, bad luck yang akan berlaku pada mereka.
dan dengan kepercayaan itu mereka lakukan ritual. Jadi macam mana pula Islam? Tentu sekali lah Islam sebagai the way of life, sebagai satu cara hidup ni tuan-tuan, ada pandangan dia. Dan tambah lagi tuan-tuan, kita dah sebutkan tadi bahawa gerhana ni dalam Islam ada solat khas, solat sunat gerhana. Jadi tentu sekali lah gerhana ni ada nilainya di dalam Islam. Okey, cuba kita lihat tuan-tuan berdasarkan kepada apa yang saya boleh kongsikan, insyaAllah. Baik, yang pertama, gerhana adalah disebut sebagai ayat berdasarkan kepada hadis Nabi SAW tadilah, yang mana baginda Nabi SAW juga, inna syamsa wal qamara min ayatin, sesungguhnya matahari dan juga bulan itu adalah tanda, dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang telah saya kongsikan juga tadi awal tadi, Syekh Mutawalli Syarawi menyebutkan bahawa ayat ini merujuk kepada suatu benda yang sifatnya itu adalah agung, sifatnya besar. Maknanya dengan cuma kadang-kadang mungkin kita tak perasan lah, itu kerana kelemahan kita, sedangkan Allah Ta'ala menjadi matahari dan juga bulan dengan manfaat dan juga dengan perjalanan sifatnya itu yang sangat besar, tapi kita yang tak faham. Baik. Maknanya perkara pertama yang nak sebutkan bahawa tanda besar Allah Ta'ala, atau merujuk ketiga yang kehebatan Allah menjadikan dan mengalami. Bila gerhana dan menyebut bagaimana gerhana itu adalah tanda ayatan lah itu, maka para ulama menyatakan bahawa gerhana itu adalah dalil kewujudan, keesaan dan kebesaran kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila gerhana ini membuktikan bahawa Allah Ta'ala itu wujud, Allah Ta'ala itu Maha Esa, Allah Ta'ala itu dengan sifat kebesaran kudrahnya itu, maka itu menunjukkan bahawa disampaikan melalui peristiwa gerhana itu. Maknanya kita melihat peristiwa gerhana ini sebagai ada akidahnya itu. Kita ada meletakkan bahawa yang menjadikan gerhana ini, yang menyebabkan berlaku gerhana ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya daripada maksud ni kita nak melahirkan rasa ketakjuban kita, nak melahirkan rasa ketakjuban kita. Baik. Dan tuan-tuan, dalam masa yang sama nak menafikan kepercayaan kita kepada planet, kepada bintang, matahari dan bulan ni, yang sebahagian manusia percaya bahawa planet, bintang, matahari dan bulan ni ada kuasa untuk menyebabkan kemudaratan dan menyebabkan kerosakan kepada manusia serta alam ini. Jadi ini perkara yang nak disampaikan tentang bila berlakunya gerhana ini. Dan semua yang berlaku bila berlaku gerhana ini semuanya adalah atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau tuan-tuan dapat lihat dalam rajah ni bagaimana bila berlaku gerhana itu, maknanya kedudukan contoh bila bulan berada di antara matahari dan juga bumi, maka berlakunya gerhana matahari. Bila berlakunya pula bumi berada di antara bulan dan juga matahari, maka berlakulah gerhana bulan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana perjalanan alam ini ditakbir oleh Allah Subhanahu Taala dengan sistem yang sangat menarik. Bila kita bahas, kita faham bagaimana berlakunya gerhana itu. Dan dalam gambar yang saya kongsikan juga di sini tentang bagaimana satu gandengan, tiga fasa ataupun tiga keadaan fenomena yang berlaku pada tahun 2019, tak silap saya tuan-tuan, 2019 ke 2020, 2019 berlaku gerhana matahari ketika mana fasa ijtima' berlaku pada 29 Rabiul Akhir. Kemudian keesokan kemudian 2 hari selepas itu tuan-tuan nampak anak bulan pada 1 Jamadil Awal, dan kemudian pada pertengahan bulan 15 Jamadil Awal berlaku pula gerhana bulan. Ini gerhana bulan penumbra ketika ini. Jadi kita dapat kerti bahawa bagaimana perjalanan alam itu yang Allah Ta'ala telah ciptakan, telah jadikan dengan sistem dia. Pada hari 29 berlaku ijtima',
dan berlaku gerhana matahari, dan selepas itu lahirlah anak bulan, dan kemudian selepas itu berlaku pula gerhana bulan dan serentak dengan kedudukan fasa bulan penuh. Dan ini menunjukkan bahawa perjalanan alam yang diceritakan oleh Allah Ta'ala ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sistem yang telah pun ditetapkan sejak zaman berzaman. Dan kita dapat di sini ada dua kesimpulan tuan-tuan yang kalau dapat saya kongsikan. Maknanya yang pertama, menafikan kekuasaan matahari dan juga bulan yang dikatakan ada kuasa sehingga menyebabkan manusia ni ada yang nak menyembah kedua-duanya. Dan yang seterusnya membuatkan manusia ini melahirkan satu sifat ataupun dalam hati kita kekaguman dan terpesona dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mentadbir alam ini yang penuh dengan hikmah dan juga kebijaksanaan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, gerhana sebagai amaran dan juga peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini tuan-tuan kalau kita dapat lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tuan-tuan, hadis ini daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, diriwayatkan dalam syarah dalam Sahih Muslim, ya, dalam Sahih Muslim. Ini tuan-tuan, minta ni ada silapan sikit dalam Sahih Muslim. Telah menyebutkan bahawa gerhana itu disebut sebagai inna hadhil ayat allati yursilullah la takunu li mautin ahadin wala li hayatih walakinna Allah yursiluha yukhawifu biha ibadah. Saya nak ambil kat sini tuan. Kerana dalam hadis ini menyatakan bahawa gerhana ini Allah Ta'ala kirimkan yursiluha yukhawifu biha ibadah. Itu untuk menakutkan, menakut-nakutkan, saya tengok dalam terjemahan menakut-nakutkan ataupun menimbulkan rasa takut pada hamba-hambanya itu. Okey, baik. Ini tuan-tuan satu benda yang menarik. Maknanya bila berlaku gerhana ini kena ada timbul rasa yukhawf, ada kena timbul rasa takut. Takut itu tuan-tuan bukan takut pada gerhana itu, tapi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan gerhana itu. Contohnya macam gambar saya kongsikan bersama tuan-tuan, ni gambar gerhana matahari, waktu fasa totality, waktu fasa penuh, di mana waktu siang hari matahari sepatutnya kelihatan penuh, tiba-tiba hilang, dan keadaan suasana ketika itu kalau siang hari dia tiba-tiba jadi gelap, maknanya sebagai seorang Muslim tuan-tuan, dia ada kena ada satu dalam hati kita, ada terdetik rasa bahawa bagaimana peristiwa yang berlaku ini menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala yang boleh ketika itu menyebabkan matahari ini terus akan gelap, selama-lamanya. Boleh, Allah Ta'ala boleh jadikan begitu. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada manusia yang Allah Ta'ala beri nikmat dalam bentuk cahaya matahari ini, Allah Ta'ala boleh tarik balik. Sama juga ketika mana berlaku gerhana bulan yang keadaan fasa bulan penuh tu, ketika mana hari yang ke-15, Allah Ta'ala boleh tarik balik cahaya bulan tersebut sehingga hilang. Allah Ta'ala boleh buat. Maka ada rasa takut, ada rasa kerisauan dalam hati ni tuan-tuan bila berlakunya gerhana matahari dan gerhana bulan ini. Okey, baik. Maknanya kalau dari sudut tuan-tuan dah tak baca pula pada kita punya buku ni, tetapi kalau tuan-tuan dapat lihat tuan-tuan pada halaman 154 itu, berlakunya gerhana ini tuan-tuan ada dua sebab. Yang pertama disebut sebab hissi tuan-tuan, yang kedua disebut sebab syar'i. Sebab hissi adalah benda yang kita boleh lihat lah, iaitu bila berlaku gerhana matahari kerana bulan berada di antara matahari dan juga bumi. Bila berlaku gerhana bulan kerana bumi berada di antara bulan dan juga matahari. Itu disebut sebab hissi. Tetapi sebab syar'i disebut oleh para ulama adalah kerana apa? Supaya kerana Allah nak menakutkan hamba-hambanya itu. Dan apa yang telah disebutkan dalam Syedok Patani sebutkan bahawa bila berlaku gerhana ini sebenarnya Allah Ta'ala nak mengingatkan kita supaya Allah Ta'ala yang macam kita sebut tadi, Allah Ta'ala boleh ambil cahaya matahari itu dan biarkan kita duduk dalam keadaan kegelapan. Allah Ta'ala boleh buat. Dan bila ini berlaku, kita dapat lihat bahawa antara sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala berikan juga kepada kita dari sudut fizikal kehidupan kita hari-hari ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala bagi dalam bentuk cahaya matahari dan juga cahaya bulan itu. Dan bila orang melihat ini sebagai suatu
yukhawifu, sebagai satu petanda ataupun kiriman daripada Allah Ta'ala supaya nak menimbulkan rasa takut, maka orang yang taat akan semakin taat. Tambah lagi dalam hadis ni sebut sebagai ibadah hamba-hamba Allah Ta'ala tu. Maknanya orang yang disebut sebagai hamba ni tentu sekali lah orang yang ada rasa kehambaan pada Allah Ta'ala. Dia akan rasa ini sebagai salah satu daripada gerhana ni untuk menimbulkan rasa gerun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia akan lagi taat pada Allah Ta'ala. Kepada orang yang asi, kepada orang maksiat, maka bila melihat gerhana ini, maka mereka akan taat kembali pada Allah Ta'ala. Seperti mana yang saya kongsikan dalam kuliah lepas, bagaimana ketika mana berlakunya gerhana matahari kan, bila berlaku gerhana matahari dalam tahun bila sebelum Masihi, 500 sebelum Masihi lebih kurang itu, ada berlaku peperangan, dan bila gerhana matahari berlaku pada siang-siang hari itu, mereka boleh berhenti berperang kerana merasakan bahawa Tuhan marah kerana mereka berperang. Okey, baik. Seterusnya tuan-tuan, kita laju sikit. Yang terakhir adalah gerhana sebagai peringatan tentang kiamat. Dia berdasarkan kepada hadis daripada Abi Musa radhiyallahu an, berdasarkan pada hadis riwayat daripada Imam Muslim, di mana Abi Musa telah menceritakan bahawa gerhana matahari telah berlaku pada zaman Nabi SAW, dan ketika itu beliau meriwayatkan bagaimana Nabi SAW faqama fazi'an yakhsha an takuna sa'ah hatta atal masjid. Ketika itu Nabi SAW berdiri fazi'an yakhsha, tergesa-gesa dalam keadaan takut, an takuna sa'ah, takut-takut akan datangnya sa'ah, iaitu hari kiamat, yang menyebabkan Nabi SAW masuk dalam masjid. Berdasarkan kepada hadis ini, para ulama membincangkan dengan panjang lebar lah. Sebahagian para ulama mengatakan bahawa gerhana ini adalah sebagai tanda kedatangan kiamat. Gerhana ini sebagai tanda kedatangan kiamat. Dan sebahagian lagi mengatakan bahawa berdasarkan kepada ayat Quran dan juga hadis dan sebagainya, gerhana ini bukan tanda tetapi merupakan satu percikan kedahsyatan saat-saat berlakunya kiamat itu. Kalau tuan-tuan boleh rujuk balik dalam perbincangan kita pada kuliah lepas, ketika mana kita membincangkan surah Al-Qiyamah ini, Al-Qiyamah tu kan, faiza mereka bertanya yas'aluna ayyana yaumul qiyamah, yas'aluna ayyam, mereka bertanya bilakah berlakunya hari kiamat, maka faiza bariqal basar, ketika itu pandangan akan jadi berbolak-balik, pandang atas, dan ketika itu wa khasafal qamar, dan ketika itu berlakulah apa disebut sebagai bulan ni akan hilang cahayanya, wa jumi'a syamsu wal qamar, dan dihimpunkan matahari dan juga bulan. Okey, baik. Ini sebahagian pandangan para ulama. Jadi nak sebutkan sini bahawa tuan-tuan, gerhana ini menggambarkan, kalau kita boleh combine kedua-dua pandangan ini, maknanya gerhana ini menggambarkan kepada kita bahawa kalau berlakunya gerhana ini, kita kena ada satu dalam hati kita sebagai seorang Muslim ini, melihat bahawa gerhana ini adalah tanda kedahsyatan kiamat yang lebih dahsyat daripada apa yang dapat kita lihat berlakunya gerhana itu. Kerana ketika mana gerhana kiamat yang betul-betul akan berlaku itu, maka ketika itu tuan-tuan, bulan ini akan hilang cahayanya dan dihimpunkan wa jumi'a syamsu wal qamar, dan dihimpunkan antara matahari dan bulan itu. Maka kalau kita dapat lihat tuan-tuan, dalam Quran sendiri menyebutkan bahawa bagaimana bila berlakunya hari kiamat itu, banyak sekali ayat Quran yang menceritakan bila berlakunya kiamat ini, maka antara mukaddimah kepada berlakunya kiamat itu akan berlaku kekacauan pada sistem langit itu. Matahari akan hilang cahayanya, planet-planet, bintang-bintang akan jatuh berguguran, bulan juga akan hilang cahaya dan sebagainya. Dan ini memberikan petunjuk kepada kita bahawa apa yang berlaku di langit itu dengan apa yang akan berlaku di bumi ini ada kaitannya, akan ada kaitannya. Dan bila berlakunya gerhana ini, maka kita kena lihat sebagai salah satu daripada petanda bahawa ini adalah suatu peringatan daripada Allah Subhanahu Taala bahawa berlakunya kiamat itu nanti. Walaupun hakikat sebenarnya wallahu taala alam, Allah Taala lebih tahu tentang bagaimana peristiwa berlakunya hari kiamat itu. Baik tuan-tuan. Jadi tiga dimensi yang kita cuba ringkaskan dan kita cuba lihat pada malam ni tuan-tuan, iaitu bagaimana gerhana ini dalam perspektif Islam. Yang pertama, kita kena melihat bahawa gerhana ini sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, gerhana sebagai
ni gerhana sebagai amaran dan juga peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga gerhana sebagai peringatan kedatangan hari kiamat. Masya-Allah. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ada pantun sikit tuan-tuan. Last ni berpantun. Gerhana itu ayat Allah, peringatan dalam hadis dan Quran. Matahari dan bulan bak dibelah, dikirim Allah untuk renungan. Ada fuqaha bahas gerhana sulam dengan nakal dan akal. Bukan teka, bukan sesuka, amanah ilmu tidak disangkal. Baiklah tuan-tuan, itu sedikit daripada apa yang kita boleh bincangkan pada malam ni dalam buku kita ni. InsyaAllah tuan-tuan, nanti kita akan sambung balik dalam gerhana dalam ilmu falak. Baik, kita tengok sikit tuan-tuan apa soalan-soalan sahabat-sahabat kita yang berada di atas talian ni juga. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan, sahabat-sahabat yang berada sama-sama mengikuti kuliah kita pada malam ni. Cik Ahmad Zainal, Cik Sambaita Nur Rustia, Cik Zahari, terima kasih. Fadil Ustaz Amri, terima kasih. Abang Ba Al-Bahanji, Ustaz Khairul, terima kasih. Tak apa Ustaz, dah lepas balik sini tadi boleh rehat-rehat dulu. Tuan guru kita Fadil Ustaz Jumat, terima kasih. Tuan Haji Zahari, ada kemungkinan sikit soalan solat sunat gerhana matahari dan bulan, sunat muakkad sama seperti solat hari raya hukumnya? Ya, maknanya kalau dari sudut hukumnya itu, dari sudut sunat muakkad itu adalah seperti mana solat sunat hari raya, dan beberapa solat sunat saya lain lah yang bersifat sunat muakkad itu. Solat sunat muakkad, cuma menariknya bila solat sunat gerhana matahari ni ataupun gerhana bulan ni dilakukan ketika mana berlakunya gerhana sahaja. Tak boleh kita nak lakukan pada waktu-waktu lain. Dan mungkin tuan-tuan, kadang-kadang mungkin kita sekali setahun untuk melakukan solat sunat gerhana. Macam contoh tahun ni tuan-tuan, kita hanya dapat solat sunat gerhana bulan sekali saja. Kerana kita dapat lihat yang kedua nanti berlaku pada bulan 9 ke bulan 10, saya pun dah lupa tuan-tuan, berlaku gerhana bulan penumbra. Jadi penumbra ni tak diharuskan ataupun tidak disunatkan untuk solat sunat gerhana. Jadi hanya sekali saja. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kalau boleh jangan kita lepaskan peluang lah untuk kita solat sunat gerhana ini, walaupun dia solat sunat saja. Dan tuan-tuan, para ustaz-ustaz kita pun dah terang dah macam mana solat sunat gerhana ini boleh dilakukan secara bersendirian, boleh dilakukan secara berjemaah, boleh dilakukan dalam keadaan yang paling mudah, 2 rakaat tanpa ada khutbah, dan boleh dilakukan dalam keadaan kita berjemaah dan ada khutbah, dan kita boleh lakukan dengan keadaan yang bacaan yang panjang dengan rukuk 2 kali, Fatihah 2 kali dan sebagainya. Itu kaedah-kaedah yang telah disebutkan oleh para ulama tuan-tuan, insya-Allah. Baik, cukuplah itu insya-Allah tuan-tuan. Saya rasa pada malam ni minta maaf tuan-tuan kerana terlebih ambil masa. Dah 10.37 ikut jam di komputer saya ni. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga perbincangan ringkas kita pada malam ni dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita tuan-tuan dalam agama ini. Dan ketika itulah insya-Allah moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala nak kebaikan kepadanya, maka diberikan kefahaman dalam beragama. Dan dalam bab gerhana ini pula tuan-tuan, masih banyak lagi ruang ataupun rahsia-rahsia yang masih belum dapat kita fahami, dan boleh kita kaji pada masa-masa yang akan datang. InsyaAllah tuan-tuan, nanti kita akan bincang balik perbahasan gerhana dalam ilmu falak. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf kalau sekiranya ada kesalahan, ketidaklancaran dalam perbahasan ataupun dalam perbincangan kita pada malam ini. Dan kalau sekiranya ada apa-apa pentulan, tuan-tuan boleh berhubung baliklah dengan saya dan Ustaz, insya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.